Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustazah akan menerangkan tajuk haji dan umrah bahagian yang pertama. Untuk tajuk ini, objektif kita ialah yang pertama, kita akan dapat mengetahui maksud haji dan umrah, hukum serta dalil. Yang kedua, syarat wajib haji dan umrah. Yang ketiga, perkara wajib haji dan umrah. Dan yang keempat, amalan sunat haji dan umrah. Kita lihat dahulu maksud haji dan umrah. Haji dari segi bahasa ialah tujuan dan maksud. Dari segi istilah, mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Bulan haji termasuklah Syawal, Zulkaidah, 1 hingga 13 Zulhijjah. Umrah pula dari segi bahasa ialah ziarah, dan dari segi istilah mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Untuk pengetahuan kamu, ibadah haji ini telah disyariatkan pada tahun yang ke-5 Hijrah. Hukum haji dan umrah ialah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Dalil nakli haji dan umrah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah ni bermaksud orang yang diwajibkan menunaikan haji dan umrah. Kita lihat syarat-syarat yang mewajibkan seorang itu untuk menunaikan haji dan umrah. Yang pertama, Islam. Maka tidak wajib bagi orang yang kafir. Yang kedua, baligh, iaitu cukup umur, jadi tidak wajib bagi kanak-kanak. Seterusnya yang ketiga, berakal, yakni waras, tidak wajib bagi orang yang gila. Seterusnya, merdeka, tidak wajib bagi golongan hamba. Dan yang kelima, berkemampuan dari segi kesihatan, keuangan dan keselamatan. Kita lihat ciri-ciri berkemampuan. 1. Cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah pergi dan balik. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungannya. 3. Ada kenderaan pergi dan balik. 4. Aman perjalanan pergi dan balik. Dan yang kelima, sihat tubuh badan. Manakala ciri-ciri berkemampuan khusus bagi perempuan. 1. Mendapat keizinan suami atau walinya. Wali ini penjaganya. Yang kedua, ditemani oleh suami atau mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Seterusnya kita lihat rukun haji dan umrah. Yang pertama, haji, niat mengerjakan haji. Umrah pun sama, niat mengerjakan umrah. Lafaz niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat mengerjakan umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua iaitu wukuf di Arafah. Tapi bagi umrah tiada rukun wukuf. Wukuf pada ibadah haji iaitu berada di Arafah walaupun sekejap, walaupun seketika, bermula daripada masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Rukun yang ketiga, tawaf. Haji dan umrah ada rukun tawaf iaitu mengelilingi Kaabah 7 pusingan bermula daripada penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat yang tertentu. Rukun yang keempat, sa'i, ada pada rukun haji dan umrah iaitu berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat yang tertentu. Rukun yang kelima iaitu bergunting atau bercukur rambut bagi haji dan umrah. Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut
dan sunat bercukur rambut bagi lelaki. Okey, yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun bagi rukun haji, manakala umrah tertib pada semua rukun. Tertib ni bermaksud melakukan perbuatan mengikut urutan. Baiklah, kita lihat tentang tahallul. Okey, apa itu tahallul? Menurut syarak iaitu bermaksud membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Selepas seseorang jemaah haji berniat ihram ataupun orang yang berumrah berniat ihram, maka dia perlulah mematuhi larangan tertentu. Okey, tahallul bagi umrah ialah para jemaah bercukur dan bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i. Maknanya bebas daripada larangan. Okey, seterusnya tahallul bagi haji terbahagi kepada dua. Yang pertama, tahallul awal boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila telah melaksanakan 2 daripada 3 perkara yang berikut. A. Selesai melontar jamrah kubra 10 Zulhijjah. B. Tawaf dan sa'i. Dan C. Bercukur atau bergunting. Okey, manakala yang kedua, tahallul sani boleh dilakukan setelah menyempurnakan 3 perkara yang saya telah sebutkan tadi. Okey, seterusnya perkara wajib haji dan umrah. Okey, bagi haji ada 6 perkara wajib dan umrah kita lihat di situ ada 2 perkara wajib. Okey, haji niat ihram di miqat, bermalam yakni mabit di Muzdalifah, 2 melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra, bermalam yakni mabit di Mina, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah dan menjauhi larangan ihram. Manakala umrah ialah niat ihram di miqat dan satu lagi menjauhi larangan ihram. Okey, kita lihat huraian bagi perkara wajib haji dan umrah. Niat ihram di miqat ialah miqat ini ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji ataupun umrah. Jenis-jenis miqat ada 2, iaitu miqat zamani, ketentuan masa bagi seorang untuk berniat ihram haji bermula 1 Syawal hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Okey, seterusnya miqat makani, ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk berniat ihram. Okey, ada 5 tempat miqat bagi penduduk di luar Mekah. 1. Zulhulaifah, yakni Bir Ali. 2. Zatu Iraq ataupun orang panggil Zatu Irkin. 3. Qarnul Manazil. 4. Ya Lamlam. 5. Juhfah. Okey, bermalam ataupun mabit di Muzdalifah iaitu berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar. Okey, melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, seterusnya bermalam mabit di Mina. Berada di Mina pada malam-malam hari Tasyrik 11 hinggalah 13 Zulhijjah. Seterusnya melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah iaitu Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra pada hari Tasyrik. Masuk waktu melontar adalah selepas azan subuh sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Okey, seterusnya menjauhi larangan ihram. Okey, ada 5 kategori larangan ihram. Yang pertama dari segi kecantikan, larangan dia menyapu minyak rambut, mencabut bulu atau rambut, memotong kuku. Okey, kumpulan yang kedua iaitu larangan dia dari segi wangi-wangian. Maknanya wangi-wangian sama ada pada pakaian, badan ataupun menghidunya. Okey, seterusnya kumpulan yang ketiga dari segi pakaian. Lelaki tidak boleh memakai pakaian berjahit ataupun yang bercantum. Seterusnya tidak boleh menutup kepala. Okey, bagi perempuan pula tidak boleh menutup muka dan seterusnya memakai sarung tangan. Okey, kumpulan yang keempat dari segi alam sekitar, dilarang memburu binatang buruan. Lepas tu tak boleh memotong atau merosakkan tumbuhan. Okey, manakala kumpulan yang kelima iaitu larangan dia dari segi hubungan seksual iaitu berkahwin,
mengahwinkan atau wakil untuk menerima nikah. Yang kedua, melakukan perbuatan merangsang syahwat. Dan yang ketiga, persetubuhan antara suami dan isteri. Okey, seterusnya kita lihat pula amalan sunat haji dan umrah. Yang pertama, mandi sunat ihram. Ya. Okey, mandi sunat ihram ni dilakukan sebelum memakai pakaian ihram. Okey. Lafaz mandi sunat ihram, nawaitu ghuslal ihram sunnatan lillahi ta'ala. Iaitu maksud dia, sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Okey, sunat yang kedua iaitu solat sunat ihram. Dilakukan selepas selesai memakai pakaian ihram dengan sempurna dan disunatkan melakukan solat sunat ihram ini, ya, maknanya selepas kita memakai pakaian ihram lah, ya. Dia punya lafaz usalli rak'ataini sunnatal ihram lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, perkara sunat yang ketiga, talbiyah. Ya, talbiyah ni kena baca banyak-banyak, ya, selepas kita memakai pakaian ihram. Okey, seterusnya yang keempat, ya, sunat bagi haji iaitu mengutip anak batu di Muzdalifah, ya. Untuk umrah tiada, sebab tiada bermalam di Muzdalifah bagi ibadah umrah. Okey, caranya iaitu mengutip 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Okey. Seterusnya, perkara sunat yang kelima, solat sunat selepas melakukan tawaf. Okey, lafaz niatnya iaitu usolli sunnatat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya ialah sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya, sunat kita lakukan solat sunat selepas tawaf ini di belakang makam Ibrahim. Okey, jadi untuk bahagian pertama kita selesai sehingga perkara-perkara sunat bagi haji dan umrah. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.